Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Dr. Syamil Al-Haq dan isteri, berbahagia Dr. Haji Muhammad Hajah, barisan penduduk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rapatkan sedih kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan izinnya dapat kita bertemu pada malam yang berbahagia ini dalam rangka untuk kita sama-sama mempertingkatkan sedikit kefahaman dan juga keilmuan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana ini merupakan salah satu dari tuntutan hidup ini, iaitu menambahkan ilmu. Dan ilmu ini tuan-tuan, Allah Ta'ala As-Sakandari disebutkan dalam kitabnya Hikam, ilmu itu tidak akan bermanfaat bila mana ilmu itu tidak mendatangkan takwa kepada kita. Apa juga ilmu yang kita miliki, sekiranya dia tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Oleh itu tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan diri kita semua supaya adalah sama-sama kita memuluskan, mengikhlaskan niat kita hadir malam ini, duduk seketika semata-mata kerana Allah. Apa saja yang kita lakukan itu biarlah kita mengkeranakan Allah, kerana bila mana kita mengkeranakan Allah, sudah barang tentu perkara-perkara yang mendatang akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan itulah juga tuan-tuan, perkara yang pernah dilakukan oleh bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi oleh para anbiya seluruhnya, orang-orang salafus saleh dan mereka-mereka yang nak menghadirkan diri kepada Allah. Apa saja yang dilakukan itu dilakukan mengkeranakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dapat mendekatkan diri kita, bahkan dapat menyatukan kita kepada perkara yang Allah redai. Moga-moga lakukan perkara ini Allah redha kepada kita dan Allah terima apa saja yang kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat tentang perkara yang akan saya sentuh sebentar nanti, iaitu berkaitan dengan kehidupan manusia yang sering dan acap kali berdepan dengan rasanya macam keluh kesah. Tapi sebelum tu, di hadapan saya ini, suka saya tunjukkan kepada tuan-tuan satu klip video sebagai mukadimah kita pada malam ini, insya-Allah. Saya sengaja mengambil video ni tuan-tuan yang saya dapat sini daripada Dr. Isham, kerana dia ada seni kata. Ya, kita tengok seni kata dia.
kata yang dapat kita perhatikan dalam video ni, iaitu perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Apa dia? Kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Tuhan. Bila kita ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingat kepada Allah itu akan mententeramkan, akan menenangkan, akan menyebabkan hati kita ini menjadi tenteram. Itu jaminan Allah. Bila mana kita ini sering ataupun kita ini mendekatkan diri dengan Allah, maka jiwa kita jadi tenang. Dan perkara ini, tuan-tuan muslim dan muslimat yang dikasihi sekalian, Sayyidina Ali ditanyakan oleh seorang sahabat tentang makhluk Allah yang hebat. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia menjawab dalam bentuk silsilah. Dia jawab apa dia? Dia kata makhluk Allah yang hebat dekat muka bumi ini ialah gunung ganang. Benar tuan-tuan, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah nyatakan wal jibala autada, dan gunung ganang itu menjadi pasak-pasak kepada bumi. Dan kita pun tahu kalau tak ada pasak ni, bumi ni lembik. 3/4 daripada bumi ni mengandungi air. Maka Allah jadikan gunung ganang ini sebagai pasak-pasak. Masya-Allah. Allah jadikan begitu. Tak ada gunung, tak ada ganang ni, tak ada bukit bukau, kita tak dapat duduk tenteram macam gini. Macam mana yang berlaku pada negara-negara yang lain yang ada depan kita ni, yang hari ni pun keluar surat khabar semalam keluar daripada mana? Negara New Zealand. Boleh katakan dalam seminggu, bukan sekali, bukan 2 kali, beberapa kali gegaran-gegaran sampai 4.5, 6.5 skala Richter. Gegaran-gegaran yang berlaku, tak tenteram, risau, tidur pun tak tenang. Jadi kerana dikata makhluk Allah yang kuat dekat muka bumi ini iaitu gunung ganang. Teruskan dia kata gunung ganang ni boleh dikalahkan oleh satu makhluk Allah yang lain. Apa dia? Sayyidina Ali katakan iaitu besi. Kalau kita perhatikan hari ini memang betul besi ni dia mampu nak kalahkan gunung ganang. Contohnya kalau ada satu pembangunan, bila nak buat pembangunan maka digunakan jentolak yang dibuat daripada besi. Dia ratakan, dia dah ratakan bukit ke gunung ke, maka dia benalah bangunan-bangunan digunakan besi. Dan besi ni sebenarnya dia kata boleh dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain. Apa dia? Api. Kita pun tahu api ni kalau membakar ataupun dipanaskan dengan beribu darjah Celsius, dia boleh mencairkan besi. Tak kira lah besi pejal ke, besi itu besi emas ke, ataupun apa saja bentuk galian, boleh dicairkan dengan kepanasan api. Dan Sayyidina Ali ni kata tuan-tuan, api ini juga boleh dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain, iaitu apa dia? Kita pun tahu air. Air boleh memadamkan api. Contoh macam kita ada pasukan bomba dan penyelamat, memang ada tugasnya tidak berlaku kebakaran, mereka akan datang membantu untuk memadamkan kebakaran. Kata-kata menggunakan air. Jadi ibu sekalian, kalau dapur kita terbakar, tengah-tengah masak terbakar, minyak dalam kuali terbakar, kita nak siram pakai apa? Pakai apa ibu sekalian? Pakai air. Jangan. Sebab saya pergi kursus saya itu, kalau kita kat dapur kita masak, kita tengah goreng ataupun tengah panaskan minyak, terlupa kita panaskan minyak, saya pun uruskan anak dekat depan, tiba-tiba terbakar kuali kita kan apa? Minyak kita panas, kita pun ingat, air boleh padam api. Maka kita pun ambil air, kita simbar. Jangan ibu sekalian. Kaedah itu kalau ikut apa yang berlaku boleh menyebabkan kebakaran langsung membesar. Kerana bila minyak bercampur dengan air, kebakaran makin menjadi merebak, meningkat. Jadi apa yang kita lakukan? Ini pentingnya ilmu. Saya sebelum itu tak tahu, tapi bila diberi penerangan oleh pasukan bomba dan pengamat, saya tahu tak boleh. Kita ambil air simbar dekat minyak, dia jadi merebak terus. Maka apa yang kita kena buat? Dia kata ambillah kain, ataupun ambil selimut yang tebal, serapkan dekat air, maknanya selimut itu jadi basah. Kemudian apa kena buat? Kita terlumpukkan ni kuali
kita telungkupkan di atas kuali. Api tengah naik ni, telungkupkan aja. Supaya apa? Supaya dalam kuali itu udara ni semakin lama semakin kurang, lama-lama dah tak ada udara, maka api itu pun akan terpadam dengan sendirinya. Bukan kita ambil air kita simbol, tapi kain itu juga tetap diperlukan untuk dibasahkan agar boleh ditelungkupkan, dan supaya kain itu tidak terbakar, tetapi akhirnya boleh menyebabkan api terpadam. Disebabkan kenapa? Kerana udara semakin habis. Itu ilmu lah yang saya pelajari, yang saya kongsi dengan tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, api ini juga, air ini juga tuan-tuan, sebenarnya Rasulullah SAW ada sebutkan dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa yang marah. Nak tanya lah di tuan-tuan ni, pernah tak kita marah? Siapa yang tak pernah marah Manusia semua orang marah, termasuk yang saya ni memang marah. Manusia Allah ciptakan bersama-sama dengan dia ada satu sifat, sifat marah antaranya. Kalau tak ada sifat marah, kita tak boleh hidup. Tapi Nabi ajarkan, bila marah itu datang kepada kita, kawal marah itu dengan cara bagaimana? Mengambil wudu. Allah ni tengah marah ni, balik-balik kerja isteri tak siapkan air. Tengok isteri tak ada kan, oi, naik darah kita kan. Kita mulalah nak penting teringat, Allah pesan bahawa kalau marah ini hendaklah kita kawal dia dengan cara macam mana? Kita padamkan api kemarahan. Sebab marah itu datang daripada syaitan, dan syaitan itu diciptakan oleh Allah daripada an-nar, daripada api. Maka kita berwudu supaya kita boleh padam api kemarahan, agar kita boleh mengawal marah. Jangan marah itu mengawal diri kita. Itu fungsi air, dia boleh padamkan, dia boleh kalahkan api. Makhluk yang bernama air boleh kalahkan api. Tuan-tuan muslim dan muslimat, cerita tentang air ni tuan-tuan, saya teringat kisah yang berlaku kepada kita punya Nabi yang utama, iaitu Nabi Ibrahim AS. Bila mana Nabi Ibrahim AS ni tuan-tuan dicampakkan oleh raja dalam apa? Dalam satu api yang cukup besar. Dia bukan campak dalam kawah, tapi antara bukit bukau ni dibuat satu unggun api yang besar. Dicampakkan Nabi Ibrahim masuk dalam tu. Tapi terbakar tak Nabi Ibrahim? Tidak terbakar sama sekali. Kerana Allah perintahkan, wahai api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk ke atas Ibrahim. Api yang sifatnya membakar, panas, Allah perintahkan sejuk ni tuan-tuan. Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak ada apa-apa. Daripada api yang besar itu sampai di terpadam sendiri, Nabi Ibrahim keluar tanpa ada apa-apa. Kalau kita tengok akal manusia macam magic, tapi tidak. Itu sebenarnya apa yang Allah nak selamatkan ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Tonton, dalam kisah ketika Nabi Allah Ibrahim dicampakkan, burung-burung ini datang nak selamatkan Nabi Allah Ibrahim dengan cara dia mengambil air. Burung tuan-tuan besar manalah burung, bukan macam burung gagak. Burung gagak pun kecil juga. Ini burung pipit diberitakan, dia pergi dekat sungai, pergi dekat tempat yang ada air, dia ambil air ikut muncung dia. Besar manalah air yang dia boleh cedok. Maka dia pun sampai dekat tempat Nabi Ibrahim punya tempat kena bakar, dia pun siram gunakan dia punya muncung dia. Maka ditanya oleh burung ni, adakah dengan sebab engkau curahkan demikian boleh memadamkan api yang begitu besar? Apa jawab burung tuan-tuan? Burung kata, sekurang-kurangnya aku ada usaha untuk membantu Nabi Allah Ibrahim daripada kena bakar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, memang benarlah tuan-tuan, kita ni bila buat amal, buat kebaikan, buat kebajikan, jangan kita nilai besar ataupun kecil. Allah tetap kira. Yang paling penting ialah niat ikhlas. Tuan-tuan, ramai ke sikit ke, contohnya hari ini, itu bukan nilaian Allah. Allah tengok kita buat kerja ataupun tak buat kerja. Allah nilai ikhlas tak ikhlas. Untuk sama-sama kita tingkatkan diri kita, iman kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah tak tengok banyak ataupun sikit. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok kita punya rupa paras kedudukan kita, kita punya latar belakang, kita punya harta banyak tidak, tapi Allah tengok kepada hati-hati kita. Itu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruk ni kata aku tak kisahlah. Yang penting aku lakukan ni kerana Allah. Tengok, dia buat kerana Allah, tuan-tuan. Biarpun tak kepadam tak apa, tapi aku buat ini kerana Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Saya sambung lagi jawapan Sayyidina Ali terhadap soalan sahabat tadi, apakah yang hebat di atas bumi ini? Maka dia kata ada satu makhluk Allah yang lain yang lebih kuat daripada air. Walaupun air ini boleh mengalahkan api, tapi air ini juga boleh dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain. Apa dia? Angin, tuan-tuan. Angin boleh mengalahkan air. Contohnya kalau kita tengok waktu nak hujan kan, dekat langit ni gelap. Kita rasa macam nak turun hujan dekat Taman Pulai Utama. Tapi tak turun-turun. Bila kita pergi kat taman ni, kat sana pula turun. Kenapa? Angin hidup dia ke sana, maka turun nak hujan kat sana. Ataupun kalau tuan-tuan pergi ke pantai, ke sungai ke laut ke, kita akan nampak gelombang yang sedikit-sedikit tu. Gelombang ni antaranya hasil daripada tiupan angin. Bila angin tiup banyak, maka gelombang tu makin membesar, sehingga boleh jadi macam bukit, bahkan boleh jadi macam tsunami, disebabkan kekuatan angin ni boleh menolak air, tuan-tuan. Dia boleh tolak. Maka dijawab lagi oleh Sayyidina Ali bahawa angin ini juga boleh dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain, iaitu yang bernama manusia. Kita ni, tuan-tuan, Allah berikan kelebihan, boleh kontrol tu semua. Boleh kontrol gunung ganang, api, angin, air. Kita boleh kontrol. Kita boleh kawal angin, Sayyidina Ali kata. Kalau manusia itu sejuk, dia tahu apa nak buat. Cari baju sejuk. Kalau dia rasakan angin itu macam tajam, dia tahu apa nak buat untuk mengelak. Contoh yang pernah ada pengalaman pergi ke luar negara, kalau sejuknya angin, kita pakai apa? Penutup telinga. Pasal tak? Kadang-kadang orang tutup telinga kan. Pasal telinga kita ni kurang darah. Bila dia lalu sini dulu cepat beku. Dia nak tutup sini dulu. Jadi manusia ni ada ikhtiar, ada usaha bagaimana untuk mengelakkan diri daripada kena angin. Dan manusia ni sebenarnya dikata boleh dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain. Apa dia, tuan? Iaitu nafsu. Tuan-tuan, nafsu. Nafsu ni hebat. Hebat dia macam mana? Hebatnya kerana nafsu ni tak boleh kita pegang, tuan-tuan, macam untuk diri kita pegang. Dia ada dalam diri kita. Kita tak boleh tarik dia keluar. Kalau boleh tarik dia keluar, senang kita urus dia. Tak boleh. Mana kita pergi dia ikut. Kita tidur dia ikut, kita jalan dia ikut, kita pergi kerja dia ikut. Mana-mana kita pergi dia ikut. Kita sembahyang pun dia ikut, tak sembahyang pun dia ikut. Ikut belaka. Itu nafsu juga. Dan sifat nafsu ni, tuan-tuan, dia tak cukup. Nak satu, dah dapat satu, nak dua. Dah dapat dua, nak tiga. Dah dapat tiga, nak empat. Ini cerita orang kahwin. Seorang sahabat namanya Ustaz Azhari Basirul. Dia bawa kahwin empat. Dia kata kalau Islam benarkan lima, aku cari satu lagi. Saya nasihat kalau tuan-tuan ni, orang yang saya ada 9 tahun pengalaman dekat Muslim ni. Orang boleh kahwin lebih satu, tuan-tuan, bukan semua orang. Dalam 1000 satu pun susah nak cari. Itu istilah susah nak cari istilah orang boleh kahwin lebih pada satu. So nak cerita bahawa nafsu ni, tuan-tuan, adalah sifat-sifatnya. Dia akan mengajak kita pada perkara-perkara yang Allah tidak redha. Itu sifat nafsu. Itu sifat nafsu kita. Bukan sifat nafsu bagi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tidak. Sifat nafsu yang ada pada Rasulullah SAW sentiasa mendorong Nabi buat kebaikan. Kita ni tak, tuan-tuan. Nafsu kita ni mendorong pada benda-benda yang buruk. Itu antara ciri-ciri nafsu yang ada pada semua orang. Jadi bagaimana kita nak mengontrol, nak mengawal nafsu ni, tuan-tuan? Sebab tu antara perkara yang terdapat dalam syariat Islamnya ini, Allah mewajibkan kita berpuasa sebulan
Ramadan. Saya ingat kalau lah tak ada puasa sebulan Ramadan ni, ramai manusia jadi bandingan tering. Nah, kenapa? Dengan sebab berpuasa, nafsu ni boleh dikalahkan. Dengan sebab berpuasa, nafsu ni boleh dituntun. Tuan-tuan boleh jawab sendirilah. Pengalaman kita berpuasa tahun-tahun yang lepas, seminggu pertama kita puasa, ada perasa lain tak? Lain antara kita pakai kupas lah kan? Kan? Tak tentu. Tapi jiwa kita, tuan-tuan, jiwa kita, roh kita, kita rasa apa? Segar. Walaupun letih tu jasad, tapi roh kita, jiwa kita rasa segar. Lain macam segar. Siang hari kita bekerja, siang hari kita berpuasa, kadang-kadang baca Quran lagi, malam lepas kita berbuka, bergegas pergi dekat mana-mana masjid ataupun surau untuk sama-sama ikut solat tarawih. Ada yang buat 8, ada yang buat 20, lepas tu ada sambung lagi baca Quran. Kalau ikut fizikal jasad memang letih, tapi pasal roh kita, jiwa kita segar, maka mampu untuk kita teruskan kehidupan begitu. Ini akibat apa? Kita dapat menuntun kita punya nafsu kita. Antara lain untuk menuntun nafsu ni, kita memperbanyakkan zikir. Jadi kita boleh video kan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah itu jiwa dan hati kita akan menjadi tenang dan tenteram. Tenang tak? Tuan-tuan, zikir tadi lepas solat, zikir 33 pun dah cukup lah. Kita akan rasa tenang. Tapi zikir lepas solat pun dah tenang. Pasal sembahyang itu merupakan zikir. Tuan-tuan perasan tak? Lepas, kadang-kadang jangan lepas solat. Masa solat, jiwa kita ni dah dapat dituntun. Contohnya, kita kadang-kadang sembahyang ni sahkan rapat-rapat. Bila sah rapat-rapat, orang sebelah nak tahiyat akhir, kita pun tahiyat akhir, kena orang sebelah kita badan 2-3 kali ganda kita. Dia pun sengitkan badan kita. Terlihat kelepek kena kaki kita. Ya Allah. Pernah tak pengalaman itu kan? Pernah kan? Tapi apa rasa kita? Sabar je lah. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kau berlaku pindah kaki aku, berasam kau. Ada tak macam itu? Tak ada. Kita takkan marah dia tu. Takkan marah dia. Pasal apa? Jiwa kita telah dituntun ketika sembahyang tadi. Bahkan dalam sembahyang kadang-kadang bila kita rokok, bangkit je, tertonjol untuk orang depan. Kenapa? Orang ingat kadang-kadang terpijak pula pada kepala kita kan. Tapi kita tak marah dia. Pasal apa? Jiwa kita sedang dituntun. Kerana dengan keadaan kita bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita lakukan zikir-zikir tambahan yang lain, tuan-tuan. Ya. Itu pentingnya bagaimana supaya kita ni ada zikir harian dan juga kita mengerjakan puasa-puasa sunat sentiasa agar nafsu kita ini dapat dipimpin. Ya. Sebab sifat nafsu kita tahu dia akan sentiasa tarik kita kepada perkara-perkara yang Allah tak suka. Benda-benda yang Allah tak suka. Tuan-tuan cuba tanyalah dengan orang-orang lain, suka tak sembahyang? Siapa suka sembahyang? Kan? Tapi pasal dia telah menuntun nafsu dia, maka jiwa dia terarah untuk melakukan kebaikan, kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali dia sambung lagi, dia kata, nafsu ini juga boleh dikalahkan dengan satu makhluk Allah yang lain. Apa dia? Sayyidina Ali jawab, iaitu mabuk. Mabuk ni boleh kalahkan nafsu, tuan-tuan. Saya pun tak pernah mabuk kan. Macam mana nak mabuk ni boleh kalahkan nafsu, wallahu a'lam lah. Mungkin begitulah. Tapi katanya memang begitu. Bila mabuk ini boleh mengalahkan nafsu seseorang. Dan mabuk ini juga boleh dikalahkan oleh satu makhluk Allah yang lain, iaitu mengantuk. Ngantuk ni, tuan-tuan, memang boleh kalahkan orang. Kan? Orang tu kuat macam mana? Boleh angkat 100 kilo macam Malik Long. Tapi kalau dah ngantuk, tidur dia. Kan? Kalau dah ngantuk, tidur dia. Tengah sembahyang pun boleh tidur. Lagi dah tengah buat benda lain. Saya sendiri ada pengalaman bukan tengah sembahyang lah, tengah khutbah. Ini standard. Kan?
Masa zaman saya remaja, saya banyak ikut program naik Gunung Pulai. Masa tu Gunung Pulai boleh naik sampai atas. Kebetulan hari Jumaat, hari terakhir kami habis dekat bawah Gunung Pulai tu pasal kan ada masjid. Maka kami pun solat di situ untuk solat Jumaat. Nak menunggu ni imam habis baca khutbah. Oh, seksanya tuan-tuan. Saya duduk seksi ni, hampir-hampir nak terpental ke belakang. Punya ngantuk, saking ngantuk, tak ingat dunia ni. Kan? Orang hebat macam mana pun kalau dia ngantuk, dia akan tidur. Maknanya mengantuk ni boleh kalahkan. Yang dinamakan tadi tu yang namanya mabuk. Dan juga mengantuk ini tuan-tuan boleh dikalahkan dengan dikata oleh satu makhluk Allah yang lain yang dikatakan Alham. Tak dengar Alham? Tak dengar. Apa dia Alham? Alham ni dalam bahasa Melayu ialah keluh kesah. Kita ni kalau risau, kalau ada masalah, tak lena tidur malam. Kan? Tak lelap tidur malam. Risau lah alung kejauh kita kan. Alung A, alung B, alung C kan. Risau. Ada masalah menyebabkan kita tak lena tidur malam. Dia menyebabkan kita sentiasa memikirkan apa nak buat. Ini risau ni. Jadi risau ini antaranya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ajarkan kepada kita satu doa yang boleh menyelesaikan 8 perkara. Doa ni doa maksud yang saya percaya tuan-tuan telah pun amalkan. Saja saya jelaskan kat sini supaya memperkukuhkan keyakinan kita kepada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi masuk dalam masjid, dia jumpa seorang sahabat. Dia tengok muka sahabat sedih. Aku tengok muka kau, kenapa sahabatku? Sahabat ni jawab, aku ni berdepan dengan banyak masalah. Antaranya masalah hutang piutangku yang menyebabkan aku malam pun tidur tak lena. Maka Nabi tanya, nak tak? Aku ajarkan kau satu doa yang boleh selesaikan kau banyak masalah. Naklah ya Rasulullah. Maka Nabi sebutkan, bila kamu berpagi-pagi dan berpetang-petang, iza asbahta wa amsayta, fasburu. Bila kau berpagi-pagi dan berpetang-petang, maka bacalah doa ni. Lepas subuh baca doa ni, lepas asar baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dengar? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa dhahri rijal. Baca doa ni 8 benda kita dapat tuan-tuan. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Ya Allah, aku mohon berlindung pada Engkau ya Allah akan penyakit ham, keluh kesah. Tuan-tuan amalkan benda ni. Tuan-tuan ada masalah, mudah kita mengatasinya. Manusia bukan tak ada masalah, semua orang ada masalah. Jangankan kita, Rasulullah sejak Nabi hidup sampai Nabi wafat sentiasa berdepan dengan masalah dan ujian. Tapi Nabi relax je. Nabi relax je. Ujian dia apa antaranya? Ketika Nabi pergi menyampaikan dakwah dekat Taif, seorang pun tak terima. Bahkan Nabi kena baling dengan najis. Orang kampung semua perambak dia. Kanak-kanak maki hamun dia. Kata orang gila apa. Nabi tuan. Cuba bayangkan, kalau kita pergi kat satu tempat, orang kutuk kita. Kira Ustaz Zaini temberang kan, penipu kan. Mereka bingung. Kalau nanti bangsan kau siang kau nanti kan. Kita manusia begitu. Tapi Rasulullah tidak. Walaupun dia berlari, selamatkan diri, masuk ke satu kebun anggur, dia duduk kerana keletihan. Maka diofferkan oleh siapa? Jibril AS. Ya Rasulullah, kau cakap je, maka aku akan angkatkan gunung di belakang mereka untuk aku terbalikkan tempat mereka. Tuan-tuan, kalau kita dapat offer macam ni, okey tak? Kan? Orang belasah-belasah kita kan? Dapat telefon dia, kau cakap je, kita orang datang, bunyi keluri datang, kau jangan bimbang lah kan? Tolong tu kan? Itu minta tolong kan? Tapi Nabi tak, tuan-tuan. Malaikat tu nak offer terbalik kan? Nabi kata apa?
tak apalah. Nanti anak cucu mereka ni akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak apalah. Tengok tuan-tuan. Itu satu daripada sejuta keadaan yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ni tuan-tuan memperkasakan jiwa kita. Apa saja yang kita hadapi, masalah yang kita temui, kita boleh hadapi dengan keadaan yang tenang dan waras. Kita nak bergiliran, tak apalah kan. Biar ada masalah tak apa, insya-Allah. Sebab tu Nabi pernah sebutkan dalam satu hadis, ajibtu al-mu'min, mengherankan aku orang mukmin. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Memang dapat tambah gaji ke, dapat rezeki ke, kita syukur kan. Bila dia berdepan dengan musibah, dia bersabar. Nabi kata, bila kita ada masalah, orang mukmin ada masalah, dia bersabar. Maknanya apa juga keadaan orang mukmin ni, kita tak kelabar tuan. Bila tenang jiwanya. Ini yang kita nak bina dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Tuan-tuan muslimin dalam muslimat, doa ini mengajar kita minta Allah pelihara daripada kita penyakit keluh kesah wal hazan, sedih. Kadang-kadang kita sedih tak apa, tapi berpanjangan sedih boleh menyebabkan kita punya kehidupan kita ni terganggu. Sedih kematian, sedih kehilangan, sedih penyakit, macam-macam sedih. Boleh sedih, fitrah manusia boleh sedih, tapi jangan sampai dia berpanjangan sehingga mengganggu kehidupan kita dan fokus kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedih yang kena bertempat tak apa. Sedih yang tidak bertempat kadang-kadang tak pasal-pasal sedih. Kita minta Allah pelihara diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang kedua dan ketiga ni kita minta Allah lindung kita daripada ajiz, iaitu badan kita ni lemah-lemah, wal kasal, dan malas. Badan kita ni lemah-lemah. Ya Allah, aku minta Kau lindung aku ni daripada badan aku ataupun diri aku ni lemah-lemah. Lemah aja. Dekat tempat kerja lemah, dekat sembahyang mana-mana pun lemah. Tengah masak pun lemah. Wal kasal, malas kan. Nak baring je kan, nak melepak aja. Duduk pun tak segar, tak cergas. Kita minta begitu. Minta Allah lindung kita daripada penyakit macam gini. Ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada penyakit apa? Jubun, pengecut. Pengecut tuan. Tak pasal-pasal pengecut, penakut. Biarlah kita takut pada tempat yang betul. Takut pada apa? Takut pada neraka Allah, takut pada siksaan Allah. Itu tak apa. Ini takut tak pasal-pasal. Gelap-gelap rumah kita ni, nak masuk tidak air takut. Isteri pegang, bang jangan keluar bang, saya nak kencing ni bang. Abang jangan keluar bang, saya takut. Inna illallah. Sekarang ni pun saya tak berkenan pasal apa, dekat televisyen, dekat banyak cerita pelik-pelik yang menyebabkan orang takut. Tak apa-apalah, jari hantu lah, jangan pandang belakang lah, sana sini ada hantu lah Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kita takutkan neraka Allah, siksaan Allah. Itu yang kita kena bangkitkan dari jiwa kita. Kita minta Allah lindung kita dari perasaan takut tadi itu. Jubun, bukhl, jubun wal bukhli. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Penyakit takut dan juga penyakit apa nama? Bukhli, iaitu kikir. Kikir ni apa? Kedekut. Kawasan taman kita ni nak buat madrasah ke contohnya, pergi rumah-rumah pumat derma, pumat derma, kita pun selok poket. Kita cuba cari yang ada bunyi-bunyi sikit, keciling. Padahal ada duit kertas RM5, RM10, kita keluarkan keciling. Kedeng kan. Tuan-tuan oi, kat hidung masin kita tuan. Jadi kita nak supaya bila apa saja kerana Allah,
Maulid ni memang untuk kerana Allah, kan? Bantu orang kerana Allah, apa saja kerana Allah, mudah untuk kita infakkan, mudah untuk kita hulurkan kerana Allah. Kita minta Allah lindung kita penyakit yang tak terbasar ni. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang ketujuh dari ke-8, kita minta Allah lindung kita daripada ghalabatid daini, iaitu hutang piutang yang mencengkam kita. Memang kita berhutang, tapi biarlah hutang piutang yang kita ni Allah berikan kekuatan untuk membayarnya. Dalam Islam diharuskan berhutang jika ada satu keperluan. Tetapi kita ini kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk mampu membayarnya. Min ghalabatid daini, daripada cengkaman hutang piutang, wa qahrir rijal, dan daripada gangguan-gangguan manusia ke atas diri aku. Kadang-kadang tuan-tuan hari ini pelik. Bukan hari ini lah, dulu, kini dan selama-lamanya. Manusia bila tengok orang tu senang, dia tak senang. Tengok jiran ni dapat naik gaji, iri-hati. Tengok jiran ni tukar kereta, iri-hati. Tengok jiran berbalik LCD 32 inci, iri-hati. Mulalah dia buat macam-macam. Jadi dengan doa ni tuan-tuan, diri kita akan terhindar ataupun terlindung, terpelihara daripada perbuatan-perbuatan tidak baik daripada manusia. Kita bergantung kepada Allah, kita serah kepada Allah. Orang nampak kita buatlah. Sebab kita percaya dengan doa, keyakinan kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan banyak membantu kehidupan ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau tuan-tuan amalkan al-ma'thurat, zikir ma'thurat, dalam zikir ma'thurat itu sudah ada, jadi amalkan zikir ni di pagi-pagi dan di petang-petang. Dia banyak bagi kita kebaikan. Saya ada satu kisah tuan-tuan tentang zikir ma'thurat. Kita baca zikir ni bukan nak dapatkan kelebihan yang kisah saya nak sebut ni, tidak. Kita baca zikir ni kerana Allah, supaya apa? Nafsu kita ni boleh dituntun. Apa kisah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan? Kisah seorang bapa bawa anak dia ni pergi jumpa Tok Bomoh. Pasal dia baru pindah rumah. Jadi bapa ni dia suka jumpa Tok Bomoh. Maka dia nak minta lah apa-apa petua, apa-apa benda yang boleh Tok Bomoh bantu ni. Jadi masa jumpa dengan Tok Bomoh ni jadi semenurun. Dah jumpa lah, dia jadi menurun. Dia baca bagi jam sabar, betul-betul, kan? Putus baru, kan? Bukan dia tu, orang lain tu, jadi macam itu, dalam Islam tidak dibenarkan kita mohon pertolongan, bantuan orang sebagainya, kerana dia menggunakan kaedah Adam. Baik tuan-tuan, mereka cerita ketika Tok Bomoh ni menurun, dia tak dapat menurun dengan sempurna. Dia menurun separuh jalan, terhenti, tak jadi dia keluar balik. Menurun lagi, patah balik, 2-3 kali tak jadi. Akhirnya dia cakap dengan bapa budak ni, engkau buat apa dengan aku hari ini? Sampai aku nak menurun pun tak boleh. Dia kata, aku tak ada buat apa-apa pun. Kan? Kau baliklah. Dia suka balik. Dia tengah balik ni tuan-tuan, dia berbual dengan anak dia. Anak dia pun pening juga. Kenapa Tok Bomoh begitu ya? Tak, ayah pun tak tahu. Selang beberapa hari datang balik, tanya balik kepada Tok Bomoh tu, kenapa hari tu tak boleh buat? Entahlah, aku tak pernah alami keadaan macam yang ketika pertama kali kau jumpa aku. Setiap kali aku nak menurun, aku dapati beribu-ribu pedang, macam pedang samurai, semuanya menghala pada aku, sampai aku tak boleh bergerak. Kalau aku bergerak, aku akan luka. Beribu-ribu pedang menghala ke dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, anak pakcik ni dia amalkan ma'thurat. Dia amalkan ma'thurat. Tapi tuan-tuan janganlah, aku amal ma'thuratnya boleh terbang ni. Salah. Kita baca ma'thurat ni untuk apa?
untuk kita punya roh kita, nafsu kita ni, agar kita ni segar roh kita ni, untuk supaya kita ni mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk dapatkan benda-benda yang pelik dan ajaib, tidak. Jangan begitu. Jadi tuan-tuan, begitulah dengan zikir-zikir lain yang kita lakukan, yang manfaatnya untuk diri kita ni, untuk menuntun jiwa kita ni, Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kalau saya tunjukkan gambar ni bagi mereka-mereka tuan-tuan yang telah berumah tangga, ingat tak? Pernah tengok tak gambar ni, tuan? Pernah tengok tak? Kalau tak pernah tengok, pernah bayangkan tak zaman-zaman kita macam ni dengan pasangan kita, seronok tuan-tuan, kita menghimbau kembali nostalgia bersama dengan pasangan kita. Hari pertama kita diijab kabulkan, seminggu sebelum kita diijab kabulkan, memang tidur tak tenang, makan tak kenyang, mandi tak basah, berak tak betul, tuan-tuan. Aku minggu depan aku nak kahwin, semua tak kena lah, buat kerja pun semua tak kena, punya nak hadapi situasi masa kita nak diijab kabulkan. Satu pengalaman sahabat saya, yang berbahagia Tuan Haji Yahya bin Ahmad, pengalaman ketika dia jadi qadi. Dia nak nikahkan orang, macam-macam jenis lah, tapi ada cerita ni, ketika dia nikahkan orang tu, orang tu boleh jawab salah. Kan lafaz nikah, aku nikahkan, aku kahwinkan dikau dengan Polanah binti Polan dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai, kan? Dua macam itu, kan? RM22.5 tunai. Lafaznya begitu. Bila dia lanjut, orang tu jawab, aku terima nikah Polan. Dia tak sebut nama perempuan tu. Dia tak sebut. Saya umpamakan nama perempuan tu Milah binti Abu. Jadi apa yang dia sebut, dia cerita Ustaz Jari kepada saya. Dia kata orang tu sebut apa? Aku terima nikahnya Abu binti Milah. Dah ada kahwin dengan bapa perempuan itu, tuan-tuan. Masalahnya bukan sekali. Kali kedua dia ajar, aku terima nikahnya, Ustaz Yahya ni, aku terima nikahnya Milah binti Yahya. Kok Milah binti Yahya, bukan Milah binti Abu. Kemudian kali berikutnya, aku nikahkan dikau, kata pula. Orang tu nikahkan pula Ustaz Yahya. Yang dulu nikah ni, aku nikahkan dikau dengan Milah binti Abu. Maknanya orang tu nikahkan. Ni nak cerita lah, masa orang dijak kabulkan ni, kalau tak betul-betul urhara lah. Abang kadang-kadang ada setengah orang dengki, dia lipatkan kapet, menyebabkan orang nak cakap susah, kan? Terpaksa orang tu mandi dulu, dan macam-macam. Jadi ni pengalaman kalau orang kahwin ni, memang saya percayalah perempuan yang depan saya ni sekali hidup je. Kadang-kadang Pak Imam belum hidup, dia dah hidup dah. Kan? Nak cepat, kan? Inilah tuan-tuan, bila kita sebut tentang kehidupan berumah tangga, dia merupakan kehidupan yang memang menyeronokkan, dan kita harapkan supaya hidup rumah tangga ini dia bukan berhenti setakat ini, tetapi berkekalan sampai bila? Sampailah kita mati. Pun kita harap dia berkekalan sampai bila? Sampailah kita sama-sama bertemu dengan pasangan kita dekat dalam syurga. Kita nak dalam syurga bukan saja dengan pasangan kita, kita juga bertemu dengan anak-anak kita, keluarga kita yang pernah kita bina dekat muka bumi ini. Kita nak kebahagiaan itu berpanjangan. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsi satu perkara lah yang sebenarnya berkaitan dengan kehidupan berumah tangga ni. Kadang-kadang orang menghadapi situasi-situasi yang tidak diingini, berlaku sedikit macam orang kata konflik, bila konflik nanti jadi macam ni lah. Tidur malam, buntut bertemu buntut, tahu-tahu bau kentut je, kan? Situasi ini satu situasi yang asing bagi kita, tidak. Kita pernah mengalami situasi ini. Tapi oleh kerana rumah tangga kita ini kita jaga dengan terbinanya iman, terbinanya amal ibadah, terbinanya kesefahaman, benda-benda yang macam ni kita dapat lalui dan kita dapat atasi dengan baik.
Semua orang berdepan dengan keadaan macam ini. Kerana apa? Bila kita berkahwin ni, kita akan bertemu dengan pasangan kita yang memang lain dengan kita. Jantinanya lain, pemikirannya lain kan, semangatnya lain. Jadi akan banyaklah pertemuan yang berlaku. Namun apa yang penting ialah matlamat hidup itu haruslah sama. Matlamat hidup tuan-tuan. Macam kita pergi masjid ni kan, semuanya berlainan. Saya pakai jubah, Dr. Isyamuddin pakai baju warna hitam, ada yang pakai baju warna merah, ada yang pakai seluar. Pakaian ni lain-lain, tapi matlamatnya satu. Menuju ke mana? Menuju ke masjid. Untuk tujuan apa? Untuk meningkatkan ilmu dan iman kita di sini. Satu matlamat. Begitu juga dalam rumah tangga. Ya Allah, isteri kita ni, dia punya cita rasa makanan, dia suka tom yum. Kita suka nasi lemak. Siang, petang, pagi, malam nasi lemak aja kan. Isteri kita tom yum ni kan. Tak apa. Tetapi yang penting matlamat itu sama, iaitu membina rumah tangga semata-mata kerana Allah, nak dapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Bila matlamat kita betul itu satu, maka hal-hal yang lain kita akan usaha supaya menjurus kepada matlamat tadi. Tuan-tuan datang sini dengan pelbagai cara. Ada naik basikal, ada naik motosikal, ada naik kereta, ada numpang orang, ada jalan kaki dan macam-macam. Tapi akhirnya ke sini juga. Begitu dalam rumah tangga. Yang penting matlamat kita itu betul, agar kita punya perlakuan, tindakan kita dan sebagainya mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah antara perkara yang kami jawatan agama banyak hadapi. Pasangan-pasangan yang datang ke jawatan agama nak mohon cerai, yang mohon nak kahwin satu lagi, nak kahwin banyak lagi. Bila kita cek, mereka punya matlamat kabur. Mereka punya matlamat, kita buat kesimpulan mereka nak kehidupan kat dunia ni. Walaupun dia tak nyatakan begitu, tapi disebabkan tidak taduk mereka itu, nampak macam hidup di dekat dunia saja. Boleh saya katakan 80% masalah rumah tangga yang datang pada kami ni, antaranya menyebabkan berpunca daripada dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tenggelam timbul, banyak yang tenggelam dan timbul. Ilmu agama, ada yang bila kita tanya tentang mandi hadas, apa ni hadas? Mandi wajib pun tak settle lagi tuan-tuan. Anak dah 2-3 mandi wajib pun tak settle lagi. Tak boleh bezakan antara mandi wajib, mengangkat hadas besar dengan hadas kecil. Benda-benda yang fardu ain, yang basic-basic tak boleh nak dia tentukan satu persatu. Apatah lagi benda-benda yang besar yang lain. Ada sepasang datang kat saya, suami isteri nampak macam diorang sama je. Isteri rambut pendek, suami rambut cacat. Isteri bertindik dekat hidung, suami bertindik dekat telinga. Ini macam spesies lembu apa saya kata ni, kalau perhatikan. Sama-sama dia depan saya ni, sama-sama dia cakap dua-dua. Bila kita tanya, dia gaduh depan kita. Itu lalu, awak cakap lu tak percaya. Depan saya ke tuan-tuan, suami isteri cakap macam itu. Itu lalu, awak cakap lu tak percaya. Tuan-tuan, bila dia keluar, bila dia jalan, masing-masing nampak belakang, dua-dua nampak macam lelaki. Maknanya, perempuan pun macam lelaki, yang lelaki tu orang kedua. Jadi benda-benda macam ini tuan-tuan, la ilaha illallah. Bagaimana mereka nak bina rumah tangga, bagaimana nak lahirkan zuriat yang akhirnya mendapat keridaan Allah dunia akhirat. Kalau matlamatnya dekat dunia, dia terawak-awak. Jadi benda yang sangat penting lah matlamat ataupun niat itu. Masih tak terlambat lagi tuan-tuan. Kalau mula-mula dulu kita nikah, niat kita ini huru-hara. Masih tak terlambat lagi untuk kita memperbetul dan memperkemaskan niat kita ini hidup kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Ingat satu ayat Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku takkan jadikan jin dan manusia, melainkan aku jadikan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada aku. Kita ni tuan-tuan, kategori apa? Nak tanya tuan-tuan, kategori apa? Jin ke manusia? Manusia kan?
Kalau tuan-tuan mengaku jin pun kena juga. Maknanya kategori manusia dan kategori jin ni, dia kena beribadah kepada Allah sepanjang hidup. Start celik mata sampai pejam mata, kena sentiasa beribadah kepada Allah. Itu matlamat Allah jadikan kita. Maksud ibadah kat sini tuan-tuan bukan ibadah khusus saja. Macam semayang kan, celik betul semayang sampai ngantuk tidur, celik semayang tak kan? Bukan itu saja. Hidupan ini merupakan ibadah kalau ini bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu biasa kita dengar orang main bola pun boleh dapat pahala. Tak adalah kaedah-kaedahnya. Tutup aurat, bila berlaku azan kita berhenti, solat dulu kan. Saya pernah jumpa pelajar-pelajar sekolah Ustaz Hidayah, masya-Allah. Dia menang, masuk gol banyak, lepas tu dia sujud syukur. Ini satu dakwah. Bila lawan dengan sekolah lain yang pakai seluar pendek, yang sembahyang entah ke mana, dan tengok sekolah yang Islam ni menang, dan kalau tengok budak-budak sekolah Islam ni akhlaknya bagus, bila kena tackle tak bergaduh, menang sujud syukur. Ini satu dakwah. Inilah peribadi-peribadi yang kita nak bentuk dalam diri kita dan generasi kita. Peribadi beginilah yang kita nak bangunkan, supaya apa? Mereka cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kita bukan saja nak supaya anak kita cerdik dari segi akademik, tapi kita nak dia cerdik dari segi akhlak dia, roh dia, dia punya hubungan dengan Allah. Kita nak cerdik. Tak semua anak kita cerdik dia punya akal kan. Biarlah walaupun akademik dia rendah ataupun sederhana, tapi yang penting roh dan jiwanya cerdik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada penting. Apa yang penting? Supaya kita hidup ini tuan-tuan matlamatnya betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena koreksi balik bagaimana aku punya kehidupan aku, adakah memang bertepatan ataupun tidak dengan kehendak Allah. Supaya apa? Allah terima kita punya kehidupan, amal kita, kebajikan kita, perbuatan kita dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya pada malam ini nak cakap panjang lah. Rasa saya berhenti sampai sekarang ini saja. Jadi saya beri peluang tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan nak menentukan pertanyaan. Kalau pertemuan yang lepas dekat pertemuan tuan-tuan, ada pertanyaan kan? Tuan-tuan daripada pertemuan sana kan? Ada? Ya. Kalau ada pertanyaan bolehlah tanya. Kalau malu nak tanya bolehlah. Kadang malu nak tanya. Kalau malu nak tanya, tanyakan untuk orang boleh juga. Kan? Jadi saya beri peluang tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tanya boleh tanya, ataupun kalau nak kumpul soalan kita boleh jumpa lagi lah pada masa akan datang. Kalau dipanjangkan umur. Kita pun tak tahu umur kita bila kita mati. Mungkin kita lagi naik kereta sesak nafas mati saja kan. Apa tahu kan? Kematian itu pasti, tapi bila tu wallahu a'lam kan, kita pun tak tahu. Saya sebenarnya ada benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan tentang perkara talak ataupun perceraian yang setiap hari, boleh kata setiap hari lah orang telefon saya dah tinggal bahagian pun orang telefon saya tanya pasal cerai kan. Kadang-kadang orang tak faham dengan cerai ni. Cerai lain, fasakh lain, dua benda yang tak sama. Itu ada cerai taklid, dan macam-macam lah. Ada cerai yang boleh kahwin semula, cerai yang tak boleh dirujuk kan. Waktu rujuk masa bila ada, nantilah pertemuan akan datang lah. Kalau tengok saya pun ada macam makin kecil, makin kecil. Jadi kongsi apa tuan-tuan nak tanya, saya berikan peluang untuk mengemukakan soalan. Ada soalan? Soalan tu orang lain tak? Soalan tu orang lain. Saya buka salah. Ada tak apa, saya tak paksa. Boleh. Cakap je.
Facebook? FB, short form dia. SB. Ibu-ibu tahu tak Facebook tu? Tak tahu ya? Alah kesiannya. Tak apalah, tak tahu pun tak apalah. Nanti tahu kan, balik saya mengadap di Facebook. Facebook ni merupakan satu apa nama dia apa nama? Benda yang ada dalam internet lah. Benda yang ada dalam internet. Kemudian dia boleh berkongsi-kongsi, boleh berkomunikasi sesama dia dan sesama rakan-rakan dia yang pernah dia berjumpa dulu. Contohnya kalau kita sekolah A, semua yang sekolah A ni boleh bertemu, boleh berjumpa, boleh berhubung. Dia ada positif dan ada negatif, ada kebaikan dan ada keburukan. Satu benda itu al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal setiap satu perkara itu adalah harus. Contohnya macam televisyen. Televisyen apa hukumnya? Harus. Tapi dia boleh jadi haram dan boleh jadi wajib. Jadi haram macam mana? Kalau kita gunakan televisyen ni untuk buat benda-benda yang datangkan dosa, dia jadi haram lah. Jadi wajib macam mana? Kita dah jadikan dia sebagai benda-benda untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, untuk ilmu dan sebagainya. Contoh macam benda ni dan sebagainya. Begitu juga Facebook, dari Facebook. Jadi soalan tadi itu tentang Facebook ni tuan-tuan, memang kita tak nafikan dunia internet ini kita kena berhati-hati kerana banyak fitnah. Akhir zaman ni memang banyak fitnah pun kan, apatah lagi dunia internet. Jadi gambar-gambar yang tuan-tuan nak upload, video-video yang tuan-tuan nak upload, ataupun maklumat pribadi yang nak upload, pastikan kita tahu nak upload